Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Syairah binti Syabarudin. Nombor metrik 23 DRS 18F1050. Hari ini saya akan membentangkan slide pembentangan latihan industri saya. Saya melakukan latihan industri di Minda Jaya Resources pada 1 Mac hingga 23 Julai 2021. Pengenalan latihan industri. Latihan industri bertujuan untuk memberikan latihan praktikal dalam jangka masa yang tertentu, dan tujuan utama juga adalah untuk mempraktikkan pembelajaran secara teori dengan kerja-kerja secara praktikal. Seterusnya, latar belakang organisasi. Saya menjalani latihan industri di Minda Jaya Resources. Jadi Minda Jaya Resources ditubuhkan pada tahun 2006 dan bertempat di Seksyen 20 Shah Alam. Aktiviti yang organisasi lakukan ialah membekalkan tenaga kerja kepada kilang-kilang di Shah Alam. Contohnya ialah kilang Panasonic Aircon, iaitu tempat yang saya kerja, dan Panasonic Television, Panasonic TV, dan banyak lagi kilang. Hala tuju organisasi. Visi mereka ialah memberi perkhidmatan iaitu kebolehpercayaan, kecekapan dan pesanan kerja yang lebih jelas. Dan misi mereka juga ialah memimpin vendor di setiap kilang dan mendapatkan keuntungan. Seterusnya ialah ringkasan tugasan. Yang pertama ialah pengeluaran. Pengeluaran ialah sesuatu benda yang saya menghasilkan produk daripada satu proses ke satu proses yang lain. Jadi banyak proses yang saya buat di semasa tugasan pengeluaran itu. Yang kedua ialah pengurusan stok. Pengurusan stok ialah saya akan memantau dan melihat stok sama ada berkurangan ataupun masih banyak. Dan yang ketiga ialah pengurusan pembekal, di mana kita akan mencari supplier pembekal yang lebih baik. Dan yang keempat ialah khidmat pelanggan. Laporan teknikal. Yang pertama ialah pengeluaran. Pengeluaran merupakan satu proses yang menggabungkan pelbagai input dan bukan bahan input untuk menghasilkan sesuatu output. Jadi proses yang saya lakukan sendiri ialah 3 proses. Yang pertama, proses fairing atau bearing, proses mengetuk dan proses pembungkusan. Okey, proses flaring dan bearing, saya yang akan mengendalikan mesin itu sendiri kerana ia adalah perkara yang boleh dilakukan oleh pelajar praktikal. Jadi saya berpeluang untuk mengendalikan mesin tersebut, iaitu bertujuan untuk menghasilkan lubang kepada bahannya. So lubang itu function dia untuk memudahkan proses mengetuk. Selepas saya buat proses tu, saya terus buat proses mengetuk, di mana kita akan mengetuk return band ke dalam lubang yang kita dah bearing tu. So function return band dan lubang tu adalah untuk mengelakkan kebocoran berlaku pada aircon. So sebab tu kita kena mengetuk dengan cara yang betul. Dan seterusnya proses pembungkusan. Di mana pembungkusan tu kita bila dah siap semua kondenser, kita akan susun 50 keping kondenser dan kita akan balut dan dihantar ke jabatan yang seterusnya. Departmen seterusnya, macam saya buat Departmen H1. Jadi kita akan menghantar kondenser yang kita dah hasilkan tu ke departmen atas. Jadi itulah proses yang saya lakukan di bawah pengeluaran. Okey, yang kedua ialah pengurusan stok. Pengurusan stok ialah pengawalan sesuatu barang sama ada dia masih ada ataupun masih banyak. Jadi kita perlu kawal sesuatu barang tu. So step yang saya buat pertama, memantau stok. Saya akan pantau stok yang selalu sangat guna hari-hari. So macam contohnya emplate, return band. So saya akan pantau stok sama ada stok tu masih banyak ataupun tak. Dan jika dah berkurangan, saya akan mencari nombor siri yang terdapat pada stok. Sebab stok walaupun return band ataupun emplate, tapi dia menggunakan stok yang berlainan, nombor siri yang berlainan. Kerana setiap hari kita membuat model yang berlainan.
Jadi lain model, lain bahan. Sebab tu kita akan pantau dan kita akan cari setiap nombor siri stok yang mahu digunakan. So selepas kita dah jumpa stok tu, kita akan menambah stok jika berkurangan. So saya akan tambah stok dan hantar ke setiap line yang diperlukan mengikut bahan dan stok yang mereka mahu. Bukan semua line menggunakan bahan yang sama. Setiap line menggunakan stok dan bahan yang berbeza-beza mengikut nombor siri. Dan yang ketiga ialah pengurusan pembekal. Pembekal ialah orang yang memberi barang ataupun mengeluarkan barang atau khidmat kepada syarikat kita. Jadi, pertama sekali saya akan mencari pembekal. Kita akan cari pembekal apa yang kita nak. Contohnya, pakaian seragam lah, macam topi, macam pelitup muka, face shield dan sebagainya. Selepas itu saya akan membuat rundingan dengan pembekal di mana saya akan bertanyakan khidmat yang dia berikan dan harga yang dia tawarkan dan juga kualiti barang dia. Kita akan QC balik lah barang dia okey ke tak. Dan selepas tu saya akan membezakan kualiti pembekal lama dan pembekal yang baru. Sama ada saya patut stick dengan pembekal lama atau saya perlu teruskan dengan pembekal yang baru. Hal ini berlaku kerana kita kena sentiasa mencari bekal untuk mendapatkan pembekal yang sangat berkualiti dan harga yang sangat berpatutan, kerana sedikit sebanyak ia dapat menjimatkan dan menguntungkan syarikat. Dan yang keempat ialah khidmat pelanggan. Khidmat pelanggan ialah kebolehan organisasi dalam penyampaian produk atau perkhidmatannya terhadap pelanggan. Khidmat pelanggan seumpama suara syarikat. Jadi tugasan yang saya lakukan ialah mencari pelanggan baru, iaitu dengan mempromosikan iklan syarikat di media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Dan selepas itu saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang syarikat dan aktiviti yang kami lakukan kepada pelanggan agar pelanggan lebih faham dan dapat apa yang syarikat ini lakukan. Okey, kesimpulan daripada latihan industri yang pertama ialah meningkatkan keyakinan diri. Bila kita bekerja di alam pekerjaan yang sebenar, so kita akan menjadi semakin yakin untuk bertemu dengan orang luar, untuk bekerja dengan senior dan untuk bercakap dengan majikan atau orang atasan. Dan ia juga membuatkan saya mengetahui banyak bidang dan tugasan yang dilakukan. Kadang tugasan tu yang saya sendiri tak pernah jumpa atau tak pernah buat, jadi saya dapat lakukannya secara live, secara berkali-kali, dan saya mahir dalam mengendalikan sesuatu mesin, beberapa mesin, dan saya juga tahu menggunakan banyak bahan yang saya tak pernah gunalah. Contoh macam troli kan, lepas tu kita bungkus dia. So banyak benda yang saya dapat dan tugasan yang saya lakukan. Dan yang terakhir ialah kita mempraktikkan pembelajaran teori dengan kerja-kerja praktikal. Iaitu sebelum ni kita hanya belajar dekat buku dan kita macam tahu macam mana kita update stok, macam mana kita lakukan logistik tu. Tapi bila dekat latihan industri, saya dapat lakukannya dengan secara real, secara depan-depan, secara praktikal. Saya boleh tambah stok dengan cara sendiri, dengan betul. Saya tahu cara untuk tulis stok, saya tahu cara untuk mengenali bahan-bahan stok dan sebagainya. Akhir sekali ialah komen dan cadangan. Okey, cadangan saya yang pertama ialah pihak syarikat perlu memberikan tugasan yang sesuai dengan bidang yang pelajar ceburi. Macam contoh kita buat logistik dan rangkaian bekalan, jadi syarikat perlu memberikan tugasan yang sesuai dengan kos dia dan jangan yang tak ada kaitan. Contoh macam dia bagi human resource ke, benda tu perlu dielakkan lah. Seterusnya ialah membuat kajian tentang kemampuan suasana tempat kerja, sama ada pelajar itu mampu atau tidak mampu. Jika rasa keadaan syarikat itu terlalu teruk atau terlalu berat untuk pelajar yang baru mencuburi dalam bidang bekerja,
Jadi tak perlulah mengambil pelajar latihan industri. Tapi jika suasananya sesuai dengan pelajar-pelajar praktikal, maka syarikat layak untuk mengambil pelajar bekerja di syarikatnya. Dan last sekali untuk politeknik, program latihan industri ini perlu diteruskan sampai bila-bila kerana ia memberi banyak faedah dan kebaikan kepada pelajar, terutamanya saya pelajar dapat mengetahui pekerjaan yang sebenar di luar sana. Kalau tak, kita takkan dapat bayangkan macam mana kita bekerja dekat luar, sebab selama ni kita hanya dekat politeknik je. Jadi ia juga akan menjadikan pelajar mendapat pengalaman bekerja dan tidak berasa kekok untuk meneruskan kerja-kerja lain pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.